Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Fadil Ustaz Zamri selaku moderator, Ustaz Fawaz, Fadil Nur pengarah, dan semua ahli-ahli convention fiqh kita pada hari ini, para peserta sekalian. Alhamdulillah, tadi kita telah dengar pembentangan telah dibuat oleh Ustaz Fawaz tentang turas. Mungkin kadang-kadang kita tertanya-tanya lagi, apa itu turas? Sama juga bila kita bincang tentang tradisional. Turas dengan tradisional, adakah dua perkara yang berbeza atau berasingan, ataupun dia satu je? Macam hari ini orang kata kita nak belajar cara tradisional, ataupun kita belajar cara turas. Kadang-kadang dua perkara ini perlu kita tengok. Turas iaitulah benda peninggalan. Anggaran yang dibuat oleh Ustaz Fawaz tadi iaitulah peninggalan sekitar 100 tahun sebelum daripada kita ini. Kerana biasanya ulama-ulama besar ni sekitar itu, maka mereka berubah ataupun ada pandangan baru yang mengubahnya. Jadi apabila kita telah meneliti bahawa turas perlu kepada semakan, yang disebut, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab buku yang diberi ini, iaitulah di muka surat 194. Setengah orang dia kata tak payah suruh dia tengok lah, saya takut dia balik simpan je, langsung tak buka pula buku ni. Jadi turas, daripada turas ke turas yang kedua. Macam pengalaman anak bekerja, belajar dulu, banyak makhtutat, manuskrip lama yang ditahqiq sebagai bahan kajian di universiti-universiti, di peringkat PhD dan peringkat master. Jadi kita nak dapat makhtutat, benda lama ni, pergi ambil dalam gedung-gedung makhtutat. Pengalaman anak sendiri waktu menyiapkan tesis master di Universiti Madinah, saya ke peringkat universiti bagi tiket, kita boleh pergi ke Mesir. Karena di sana ada penulis yang kitab yang anak kaji, nama dia Al-Matlabul Ali fi Syarhi Wasit Al-Ghazali. Kitab ini 35 jilid, berada di Mesir. Maka kita diberi tiket untuk pergi korek dalam makhtutat, khazanah makhtutat itu, keluarkan kitab. Cuma apabila dikeluarkan kitab dan telah selesai sebagai satu tesis dan telah dapat ijazah, banyak tesis kalau kita pergi di universiti-universiti Arab sana, seolah-olahnya dia keluar daripada bilik tidur ni pergi tidur di bilik lain. Itu je beza. Mana keluar daripada alam makhtutat masuk ke alam risalah, kemudian disimpan di situ dan tidak dicetak. Ini juga dipanggil daripada makhtutat kepada makhtutat yang kedua, cuma versi baru. Kalau dulu yang payah nak baca, hari ini mudah sikit untuk dibaca. Apa yang kita nak tentang berinteraksi, kepentingan mewujudkan subjek ataupun kerja tahqiq makhtutat ini, iaitulah satu perkara yang besar. Kenapa? Kerana kita nampak, sebagaimana disebut oleh Ustaz Fawaz tadi, ada makhtutat, ada turas yang lama ini memang bercanggah dari sudut fakta. Contoh yang diberi menarik. Dalam tayangan ini, tuan-tuan telah diberi satu buku, satu kitab yang masyhur, iaitulah kitab Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan nama Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini bermakna kitab menghidupkan ilmu-ilmu agama. Oleh kerana kitab ini sangat masyhur dan telah diterima pakai oleh para ulama, maka apakah manhaj yang digunakan oleh mereka, oleh para ulama di dalam menilai balik ataupun mengkaji balik kitab-kitab lama ini,
Iaitulah mereka tengok dalam prinsip-prinsip asasi ketika berinteraksi dengan turas. Yang pertama, mereka akan melihat kepada sana. Kalau dulu ulama-ulama dulu sampai peringkat dia nak tengok kitab ni, betulkah kitab ini datang daripada tuan dia. Contoh di tangan saya ini, kalau boleh ditayang di skrin, nama kitab yang cantik, sebuah kitab nama dia Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at. Boleh baca? Tak nampak? Ni cantik kita. Yang tengok tua, tengok kitab je. Al-Mawdu'at fil Ihya. Kitab-kitab yang dikumpul hadis-hadis palsu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Satu kitab ini. Atau Al-I'tibar fi Hamlil Asfar. Kitab ini diringkas daripada sebuah kitab lagi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Iraqi, namanya Al-Mughni fi Hamlil Asfar fil Asfar. Tengok kitab dia pelik. Nama kitab pun kita rasa jangan-jangan dengar ya buat kita ni. Yang kita tahu dia kritik ayat Ulumuddin. Itu cerita dia. Jadi dalam kitab begini, mereka telah mengumpulkan hadis-hadis. Contohnya apabila dikritik, di antaranya Ibnu Jauzi rahimahullah, dia ambil kitab Ihya Ulumuddin. Ibnu Jauzi kata apa? Fa'lam anna fi kitab Ihya afatun la ya'lamuha illa ulama. Dalam kitab Ulumuddin ini, Ihya Ulumuddin ini ada benda-benda penyakit-penyakitnya yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Wa aqalluha, yang sedikitnya, yang mudah kita nak kira, al-ahaditsul batilah wal al-mawdu'ah wal mawqufah. Hadis-hadis palsu yang batil, yang mawquf, wa qad ja'alaha marfu'ah. Imam Ghazali telah jadikan dia hadis marfu'. Tapi tengok, dalam dia kritik kitab, apa dia mencari keuzuran pada Al-Imam Al-Ghazali? Qala wa innama naqalaha kama iftaraha la annahu iftaraha. Cantik tuan-tuan, ingat hadis. Ingat kata-kata Ibnu Jauzi, wa innama naqalaha kama iftaraha. Al-Imam Ghazali hanya menukilkan hadis ini sebagaimana dijumpa dalam kitab, dia letak sini. La annahu iftaraha, bukan dia mereka-rekakan hadis. Ini cantik. Ini ada. Bila kita beradab, kita tidak mencela. Ambil perbincangan tapi dengan cara yang beradab. Wala, kata di Ibnu Jauzi, wala yanbaghi ta'abbud bi haditsil mawdu'. Tidak mungkin, tidak layak seorang itu beribadat dengan hadis-hadis palsu. Wal iqtiraru bi lafdhin masnu', dan terpedaya dengan lafaz-lafaz yang direka-reka. Wa kaifa artadi laka an tusalli salawat. Bagaimana aku reda kepada kamu melakukan salat sembahyang al-ayyam wa layaliha, hari-hari dan malam-malamnya, wa laysa fiha kalimah qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terdapat dalam amalan itu kalimah-kalimah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang yang insaf, dia telah mengambil kitab ini dan diringkaskan, dijadikan sebuah kitab namanya Minhajul Qasidin. Kitab ini takdir Allah SWT. Di mana banyak-banyak kitab Ibnu Jauzi ini tak terbit, tak keluar, masih lagi di alam makhtutat yang menunggu siapa yang akan membela. Maka mari seorang lagi ulama, Ibnu Qudamah rahimahullah, dia telah mengambil kitab ini dan diringkas dengan nama Mukhtasar Minhajul Qasidin, dengan mengambil intipatinya, dengan meletakkan hadis-hadis yang cantik. Kemudian itulah di antara khidmat. Apabila orang khidmat kepada kita, maka di antara kita mempunyai hak membuat pilihan. Apa makna? Para ulama ini mengambil sebuah kitab ini, memilih yang terbaik. Hadis-hadis yang palsu diketepikan dan adil dan seimbang dalam membuat kritikan dan penilaian, tidak mencerca, tidak apa yang dibuat. Tapi malangnya di zaman kita hari ini, apabila ada talabatul ilmi, pelajar-pelajar ilmu yang cuba untuk mengihyakan turas, menghidup balik, membarukan, memudahkan semula kitab-kitab yang lama ini, setengah-setengah istilah dipanggil kitab kuning. Tapi tempat kita walaupun nama kitab kuning, tapi warna dia tak kuning. Kecuali kalau tuan-tuan pergi ke Indonesia. Dalam pengalaman nak pergi melawat Indonesia, bila kita masuk dalam mana-mana toko buku yang besar-besar,
dia akan buat satu sudut kitab kuning. Dia tak kata kitab Jawi, sebab dia Jawi, dia memang orang Jawa. Dia kata kitab kuning, dan dia beramal dengan apa yang dia kata. Bila dia kata kitab kuning, memang warna kertas dia pun kuning. Sebab tu nama dia kitab kuning. Jadi bila kita ambil kitab, contoh yang paling dekat dengan anak, sebuah kitab yang saya pilih, nama dia Muniatul Musallin, yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah. Apabila kita ambil kitab ni dan kita cuba barukan dia dengan huraian-huraian hadis-hadis yang wujud dalam kitab ini, diletakkan nota kaki dengan takhrij hadis secara ringkasnya, diberitahu hadis ini lemah, dhaif, dan ada hadis dalam bab yang sama yang punya hadis yang cantik, maka itu insaf, satu kerja ilmiah penyelidikan untuk menghidupkan balik kitab ini sesuai dengan zaman ini. Yang kebanyakan orang, bila kita baca kitab ini, pengalaman saya mengajar kitab ini di Masjid Negara, ada respon daripada pendengar. Dia kata, Ustaz, saya susah nak faham. Saya kata, ini kitab Melayu, bukan kitab orang putih. Dia kata, kalau kitab orang putih lagi faham. Itu jadi masalah kita. Jadi pembantuan yang kita nak buat ini, kita permudahkan bahasa dalam sebuah kitab. Ini gambar apa? Keluar gambar. Kitab ini hadis dalam karya Syekh Daud Al-Fatani yang telah diusahakan oleh sahabat saya Dr. Fauzi Rahman di Universiti Malaya, dan satu kajian yang dibuat di Malaya, dia kumpul kitab-kitab Syekh Daud ini, diambil hadis-hadis di takhrij. Ini contoh yang mudah lah, yang simple, yang dapat kita lihat tuan-tuan. Untuk jadi dalam kitab ini, cita-cita saya dan harapan kita nak ambil sebagai satu model contoh. Kita ambil Muniatul Musallin, kita tahqiq balik hadis-hadis yang ditakhrij, masalah-masalah yang agak sukar payah, diletak nota kaki dengan penjelasan-penjelasan untuk mempermudahkan kerja ini. Dan kalau siapa dia baca pun, semua orang boleh faham, insya-Allah. Tapi malang di zaman kita ini, sebagaimana yang kita kata, turas ini di antara kita mempertahankan yang lama dan tidak mencerca dengan campur yang baru. Ada di antara sahabat-sahabat kita juga yang mencerca, mengatakan orang ini telah merusakkan kitab, orang ini telah macam-macam tuduhan yang dibuat. Sahabat apa benda? Sedangkan dalam perbezaan yang ketara yang telah kita sebut tadi, turas bukan satu benda yang maksum, wahyu maksum. Turas boleh menerima perubahan zaman, tapi wahyu berbeza. Jadi kita jangan anggapkan turas itu sebagai wahyu. Kita anggap ini sebagai satu pemikiran yang telah dibuat oleh manusia, oleh seorang tokoh yang Allah Ta'ala pilih pada waktunya, sangat hebat. Tapi bila sampai di zaman kita, ilmu yang hebat itu tidak dapat kita sampaikan kepada orang yang kita nak sampaikan itu. Maka itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, di antara pendekatan yang kita buat dalam ini, yang pertama sekali kita tengok pada kitab. Yang kedua, kita membuat pilihan yang baik, pandangan-pandangan. Tapi dia ada dua cara. Cara kita tahqiq makhtutat ini, sama ada kita ambil kitab asal, kita kekalkan seperti yang sedia ada, kemudian kita letak nota kaki di bawah. Kalau ada benda yang kita anggap tak betul, kita tak kritikan, kita komentar kita di bawah. Jangan usik apa yang ada dalam itu. Itu satu. Ataupun kalau kita rasa susah lah macam ni, kita tak nak sebarkan benda-benda yang tak betul ni kepada masyarakat, maka kita ambil pendekatan mukhtasar. Kita buat ringkasan kepada kitab sedia. Itu dipanggil mukhtasar, mana ringkasan kepada kitab yang ada. Dengan itu kita berhak memilih, kerana kita mukhtasir, orang yang meringkaskan kitab. Hari ini satu perkara yang agak mengecewakan saya, yang ada sedikit pengalaman berinteraksi dengan makhtutat lebih daripada 4 tahun atau lebih. Pengalaman itu bila kita balik ke Malaysia, satu fenomena yang bagus tapi tak kena pada tempat. Apabila kitab-kitab lama ini telah ditulis baru dengan tulisan Rumi, tuan-tuan boleh tengoklah nama-nama ustaz-ustaz kita yang bertugas ni ada. Saya cakap jazakumullahu khairan, Allah Ta'ala balas baik kepada kamu. Tapi kenapa dia tak buat apa-apa? Dia ambil kitab ini, disalin balik. Ditulis ini, kitab ini disalin daripada kitab asal Jawinya kepada tulisan Rumi, yang menyebabkan cerita-cerita lapuk yang ada dalam tu, yang tak sepatutnya diketahui, yang ianya akan dimakan oleh zaman, akan menjadi hidup balik. Orang baca balik, maka timbullah cerita-cerita lama yang tak tahu, tidak diletak sebarang ulasan. Kalau kita nak ambil contohnya
bila terjemah buku-buku Durratun Nasihin ke bahasa Melayu. Oh, tak apa, itu hak dia nak terjemah. Tapi apabila dalam kitab ini menceritakan kelebihan Ramadan, sembahyang tarawih malam pertama ini, malam yang kedua ini sampai malam 30, kita letak tanpa sebarang ulasan. Bermakna ini satu benda musallam. Satu benda yang musallam, maknanya satu benda yang diterima, tidak ada sebarang. Maka bagi saya, orang yang buat kerja memodenkan bahasa yang orang yang sudah tidak faham, yang termasuk dalam turas ini, orang ini mesti bertanggungjawab. Kenapa kamu biarkan, kenapa kamu keluarkan benda ini daripada yang duduk dalam di alam yang itu kepada alam baru tanpa sebarang ulasan, tanpa sebarang kritikan, tanpa sebarang huraian, yang menyebabkan orang dulu tak tahu dah, tak boleh baca kitab lama ni, beratus tahun punya ni. Tapi bila dibondenkan, orang boleh baca, tapi tidak ada panduan daripada orang yang buat kerja. Maka itulah satu tanggungjawab kita apabila nak menghidupkan turas, mesti hidup dengan cara yang baik. Baik, kita berpindah pada tajuk yang berikutnya, bagaimana memahami turas. Nak faham bahasa, kalau turas ini turas bahasa Melayu, kita kena faham juga istilah-istilah lama dia. Yang pertama, menguasai buku-buku matan. Buku matan ini kitab-kitab kecil, kita bermula daripada kecil. Kemudian menguasai ilmu, disebut oleh Ustaz Fawad tadi, ilmu bahasa, ilmu mantik, ilmu balaghah, ini dipanggil ilmu alat. Oi, buat apa belajar mantik, ini falsafah. Betul ke kamu? Falsafah kalau kita nak memahami benda-benda yang asas, semua benda dia panggil mantiki. Mantiki ni mana? Bercakap dengan cara cerdik, dengan susunan yang rapi, itu mana mantik. Dan membaca dengan guru yang punya keahlian. Kalau baca seorang, banyaklah benda cerita tak betul. Pasal itulah orang cerita zaman dulu, pada hari Selasa, ramai orang pakai ikat bekul. Tahu berbekul? Ikat tali, ikat pinggan. Orang tanya dia apa? Dia kata ada dalam kitab, sunat pada hari ini berbekul. Tahu mana bekul? Di dalam kitab bahasa Jawa ini, bekam tu boleh baca bekul, boleh baca bekam. Yang dia naknya berbekam, bukan berbekul. Dia baca bekul. Jadi dua ikat tu, dua ikat dia perlu cerita. Baca kitab Jawa, kitab Arab pula. Dia kata sunat sebelum kita turunkan mayat ini mesti disamakan laban, lam, alif lam ba ni. Dia baca al-laban bagi atas. Bila orang nak turun mayat, tunggu sekejap, ambil susu satu baldi, jiwa dalam mayat, dalam kubur. Berdiri habislah kubur macam ni. Dia kata al-labin, samakan batu-batu ni yang kita nak sekat, nak buat apa ni, nak letak mayat supaya tak berpusing. Itu mana? Pergi baca bagi atas, yang bagi bawah. Jadi bertukar habis. Banyaklah benda-benda yang bertukar. Kalau kita baca, bukan kita Jawi saja, kita Arab, banyak lagi istilah-istilah. Apabila kita baca tidak memahami istilah ilmu, kita akan jumpa benda-benda yang pelik. Karena itu Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, dia selalu sebut dalam kitab dia Fathul Bari, man takallama fi ghairi babihi faqad ata bil ajaib. Dia kata siapa yang bercakap bukan dalam bidang yang dia faham masalah ini, ata bil ajaib, dia akan bawa benda-benda yang ajaib. Ajaib tak ajaib? Ajaib. Hari ini macam-macam kita dengar, jumpa benda tu, Allahu Akbar. Itulah sebab kadang-kadang kita rasa tuan-tuan muslimin dan muslimat, benda-benda yang karab-karab seperti ini perlu pada penelitian. Yang seterusnya, bagaimana memahami turas, iaitulah mesti menguasai bahasa Arab. Oh, dia kata tak payah bahasa Arab doa ini. Habis buku terjemahan banyak. Baik, tuan-tuan ambillah buku terjemahan. Kalau kita tidak dapat menilai, saya baca satu buku terjemahan Indonesia, maka pusaka mana kita tak sebut. Dia sebut tentang cerita satu hadis. Dia kata kalmus sinan asyaddu min kalmil kalmus sinan, kalmul lisan asyaddu min kalmus sinan. Kalmu ni, kaf lam mim. Dia pergi tengok dalam kamus kal dan jadi kalam. Mana dia kata percakapan, cakapan. Sedangkan dalam itu kalmusinan tu bukan cakapan, tikaman. Tikaman jauh daripada terjemahan. Banyak sekali kalau kita nak cari, nak kritik ilmu-ilmu terjemahan yang salah dalam terjemahan itu cukup banyak. Kemudian di antara adab-adab yang perlu kita lakukan, iaitulah bagaimana beradab, bersangka baik dengan ulama terdahulu.
Saya menarik perhatian tadi apabila Ibnu Jauzi apabila dia tegur Imam Al-Ghazali dalam Ihya, dia kata wa innama naqalaha kama iftaraha la annahu iftaraha. Imam Ghazali hanya menukilkan apa yang dia jumpa, bukan apa yang dia reka. Jadi jangan kita kata Ghazali ini sengaja buat ayat lah. Itu bukan cara kita. Macam kita hari inilah. Hari ini bila kita baca kitab-kitab yang kita tak faham, kita kritik habis kitab daripada awal sampai akhir. Kitab ni buat apa lah, baca tak ada guna. Yang awak baca atau tidak? Itulah kata ulama, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Kita nak jatuhkan hukum di atas satu benda itu, iaitulah kesan daripada tasawur, gambaran yang jelas. Bila kita nak kritik satu benda, biarlah kita baca habis apa yang kita kata. Hari ni dah macam kalau timbul satu isu, kita tak baca pun sak khabar hari ni. Bila orang telefon, mari wartawan tanya, "Ustaz, apa pandangan Ustaz kepada orang itu?" Parasit contohnya. Istilah layak. Astagfirullahaladzim. Jadi apa pandangan orang ini? Tak betul. Sedangkan kita tak tengok lagi apa yang kita kata, apa orang itu kata, tapi dah keluar statement yang menyebabkan menimbul satu huru-hara. Jadi itu dipanggil satu cara yang tidak adil. Para ulama bersama-sama pendakwah, dia tak buat macam ni. Kalau ada kata-kata yang tidak kita faham, itu kita anggap zallatul qadam, gelincir kaki yang boleh dimaafkan, yang boleh ditanya balik. Tapi hari ini tak, orang tak kata pun, ambil YouTube, kerak, pasang sini, kepala lain, ekor lain. Timbul fitnah. Inilah zaman IT yang ada ini, zaman turah baru ni. 100 tahun lagi orang panggil turah, zaman tok nenek aku dulu, iaitu duk kerak YouTube orang, duk pelajar di antara ustaz dengan ustaz lain. Ini satu penyakit. Tapi 100 tahun lagi lah, tahun berapa ini? 3000 nanti ke apa? Baiklah. Jadi kita adab-adab kita bersangka baik dengan para ulama, jangan buat sekerja yang tak beradab macam ni. Tidak mencerca kitab-kitab dan para ulama terdahulu, beriktikad bahawa mujtahid tidak meninggalkan sunnah melainkan terdapat penguzuran. Kita ni kalau kita baca hadis, bila kita tengok kitab-kitab para ulama dalam mana-mana mazhab, kita jangan mudah melatah. Oh, Syekh ni tak pakai hadis ya? Ataupun kita nak kata dia tak jumpa hadis lah, abadan. Kita bersangka baik, boleh jadi hadis ni tak sampai kepada dia, atau sampai kepada dia tapi dia ada ilah lain, ada perkara lain yang dia rasa tidak kena dengan pandangan dia. Asatulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, terdapat beberapa pandangan dia mengatakan in sahal hadis qultu bihi, in sahal hadal hadis qultu bihi. Kalau sekiranya hadis ini sahih, qultu bihi, aku kata pandangan seperti ini. Tapi oleh kerana kajian dia, ilah dia tak sampai, dia hadis tak sahih, dia boleh kata oh Syafi'i dia kata tak sahih, tapi mari ulama kemudian kata sahih. Ya, apa pula kita nak belaga ulama kemudian dengan Imam Syafi'i. Tapi di zaman dia, kajian di zaman dia itu setakat tu yang dia terima, maka dia kata sedemikian. Jadi menganggap semua mazhab aliran Islam berada dalam petunjuk dan kebaikan, cuma salah dan silap itu adalah merupakan satu manusia yang tak mungkin kita kata tak salah. Cuma hari ini di antara wasatiyah yang kita nak, tuan-tuan sekalian, bila sebut tentang ini, biarlah kita ada manhaj. Kalau belajar fiqh, biar ada manhaj dalam fiqh. Kalau belajar usul, dia ada manhaj dalam usul. Kalau belajar hadis, ada manhaj dalam hadis. Tapi kalau kita baca hadis, orang yang dibaca hadis, contohnya hadis siapa dia pergi haji, jatuh haji pada hari Jumaat, maka dia dapat 70 kali haji, dia panggil haji akbar. Kita pun cerita, Ustaz, minta maaf lah, hadis ni ulama kata la aslalahu, tidak ada asal daripada kitab hadis. Jadi dia marah. Dia kata awak jangan duk kritik dalam kitab ni kitab Syekh fulan. Orang ni karamat, orang ni berkat, boleh jadi walaupun tak ada hadis ni, tidak ada asal dalam kitab hadis, boleh jadi Syekh ni berjumpa direct dengan Nabi dalam mimpi. Saya kata kalau macam ni satu fakulti hadis terpaksa dihapuskan dalam dunia ini. Kalau semua orang kata, hari ni pula satu fenomena pula, ramai orang mengaku berjumpa dengan Nabi pula sallallahu alaihi wasallam. Satu fenomena masuk ke kampung-kampung hari ni, dia ni Nabi hantar mari daripada negara Arab suruh jadi wakil untuk menyebarkan dakwah di Malaysia. Macam-macam lah. Kalau tuan-tuan nak masyhur, kabar dah anak ni wakil siapa-siapa pula tanya. Besok semua orang datang ya. Jangan buat lah.
Siang kat saya pula, tak mengajar gitu. Orang pagi dulu cium tangan hari-hari. Habis kita berpindah pada mazhab tajuk lain. Buku-buku panduan dalam mazhab Syafi'i contohnya. Di antara yang kitab yang masyhur Minhajul Talibin yang telah ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab Umdatus Salik, Nihayatul Muhtaj. Ini di antara kitab-kitab turas yang lama. Dalam buku dia panggil Tarikh Tashri' Al-Islami yang membincangkan tentang tarikh fiqh, meletakkan bahawa ni Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqaf Asy-Syafi'i Al-Makki ini adalah merupakan dipanggil orang turas yang terakhir lah di dalam fiqh Syafi'i ini, yang seorang tuan guru mazhab Syafi'i di Makkah Mukarramah. Maka kalau kita letak di sini yang terakhir, maka kita ambil fiqh-fiqh yang baru di zaman moden hari ini. Dalam fiqh contemporary kita boleh tengok dalam fiqh Al-Manhaji yang telah diterjemahkan oleh banyak versi, di antaranya terjemahan Dr. Zul kita sendiri hafizahullah, Al-Fiqh Syafi'i Al-Muyassar yang telah ditulis oleh Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili. Dr. Wahab ini mausu'i, dia tengok belakang. Kalau nak tengok hak panjang, buka Al-Fiqh Al-Islami lagi. Nak tengok yang ringkas, Al-Fiqh Al-Muyassar dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam kitab dia Al-Mu'tamad dan lain-lain kitab lagi banyak. Dalam bahasa Melayu pun banyak kitab-kitab yang ditulis tentang fiqh Syafi'i yang kita boleh belajar. Yang sepatutnya setiap orang dia kena belajar mengikut disiplin ilmu bagi setiap mazhab. Apa saja yang kita nak belajar, kita tengoklah apa yang kita nak. Jadi kesimpulan daripada keseluruhan perbincangan yang kita nyatakan ini, iaitulah kepentingan mempelajari ilmu turas bagi saya penting. Kalau tidak terputus di antara kita dengan ilmu orang-orang yang terdahulu, yang terdapat di sana khazanah-khazanah pandangan ulama silam tentang perkara yang berlaku di zaman hari ini. Maka apabila ada di zaman dulu pandangan yang jauh dan hari ini tidak ada pandangan, maka kita tengok ada tak ulama dulu bincang. Waktu ana dijemput oleh pihak hospital supaya membentangkan satu tajuk tentang penyakit stoma. Jadi apabila kita biasa kuning dulu, ni merah terus, ni berat juga. Ni mana lagi ke stoma, tak dapat dah. Bila saya dijemput, saya bentang satu kertas tentang penyakit stoma. Tahu penyakit stoma? Kita tak ada dengar lagi. Stoma ni penyakit yang orang yang tersumbat dia punya lebuh raya, dia sumbat jam, terpaksa doktor kena buka jalan lain, sama ada di perut dia, di belakang, untuk mengeluarkan najis. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Jadi kita tengok ulama hari ni bincang-bincang. Saya buka di antara kitab yang awal yang membincangkan tentang tajuk stoma ini, iaitu kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasi. Imam Al-Ghazali membincangkan, tahun dia meninggal pada tahun 505. Dia sudah bincang pada waktu itu stoma. Imam Ghazali kata, sekiranya orang ini tersumbat jalan asli dia, jalan keluar najis tersumbat, maka dibukanya jalan lain. Maka kita kena tengok jalan itu di bawah pusat ke di atas pusat. Sebab kalau di bawah pusat maka dikira najis, di atas pusat dikira masih lagi dalam proses makanan, bukan daripada usus. Jadi saya tengok, Masya Allah, ulama yang terdahulu rahimahumullah, dia telah bincang satu perkara. Maka disitulah timbul satu lagi ilmu hari ini, dia panggil ilmu at-takyif al-fiqhi. At-takyif al-fiqhi, bagaimana nak mentakyifkan, nak menyesuaikan pandangan yang jauh zaman dulu dengan pandangan semasa yang ada, tapi kita boleh sandarkan fatwa dulu kepada perkara kontemporari yang berlaku di zaman kita pada hari ini. Jadi itulah, kerana kalau orang kata turas ni tak penting, bagi saya satu benda yang penting, tapi turas mesti dibina di atas ilmu-ilmu Islam. Dan kepentingan memilih pendapat dalam turas sangat-sangat penting. Ilmu menilainya, ilmu tahqiq perlu dihidupkan. Jangan kita kata hidup apa benda yang mati, baik kita buat benda baru, tak. Ada nilainya di zaman-zaman dulu. Itulah yang antara soalan pertama yang saya, apabila anda mengemukakan kitab Munyatul Musalli kepada Radio IKM untuk didengar oleh seluruh masyarakat. Jadi orang tanya, buat apa hidup kitab lama, baik Ustaz karang kitab sendiri. Tak kalah sama kalau Abu Anas Madani ni tulis sebuah buku dengan Syahdaw Al-Thani yang tulis pada 100 tahun lebih dahulu. Jadi kita hanya memberi khidmat, menjelaskan apa yang ada, menghuraikan apa yang ada. Nak memahami turas perlu pada kuasa ilmu-ilmu alat dan istilah
yang besarnya yang kita nak kata pada hari ini, iaitulah mesti berakhlak ketika berinteraksi dengan turas. Mana-mana kitab yang kita beli, yang ada, kalau kita tengok kitab ni saya tak boleh baca, janganlah kita kata Allah kitab ni tak ada faedah. Ada faedah dalam tu, cuma kita yang tak reti. Jadi bila kita tak tahu benda, kita tak tahu faedah apa yang ada. Jadi kerana itulah kita perlu kempen. Hari ini tuan-tuan, masyarakat kita lebih kepada kempen. Saya tengok dalam seminar kita, setiap kali ada selok berhenti, ada yang kempen. Jadi kalau kita dalam TV tanya ustaz ke apa saja, kita tengah tengok semangat, di arah berhenti, kempen dulu. Inilah, bila kita nak hidupkan satu-satu ilmu, perlu kepada kempen. Bila kita kata turah ni penting, baik. Dalam amalan hidup kita ini, pentingnya kita kempen ilmu, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Oh dia kata ilmu mana pula? Dah, ilmu turas. Sunnah ini benda yang ditinggal oleh Nabi SAW yang ada pada kita, tapi pengamalannya mungkin kita tidak tepat, mungkin kita tidak beramal dengan apa yang ada. Tetapi akhlak itulah yang paling penting sekali, iaitulah jangan mencerca. Kalau kita tak reti, kata betul-betul, minta maaf, saya tak baca lagi buku ni. Orang suruh kita tanya, suruh kita kritik, kalau kita tak tahu apa-apa isu, minta maaf, tanya orang lain. Ni hari ni Masya Allah, hari ni apa-apa isu yang timbul, wartawan, pemberita akan bawa apa ni, kamera dia, bawa mikrofon, pergi tepi jalan, tanya apa pandangan awak? Allahu Akbar. Bila kita isu tentang aurat, pergi tanya budak-budak tepi jalan yang tak tutup aurat, apa pandangan awak tentang aurat? Oh ini menyekap kebebasan. Bahaya apabila mereka membuat komen, condemn tentang satu hukum yang jelas dalam Islam, bahaya. Maka janganlah kita menjadi orang yang memfitnah orang dalam agama mereka. Inilah di antara perkara yang kita nak. Apa yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.